Manusia bukan saja tidak takut menanggung beban Al-Quran, bahkan tidak mempedulikannya. Tu maroha tu sangat sombong. Tengok surah 59 Allah sebut. Surah 59. Ayat yang ke-21. Muka surat 548. Surat 548. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Baik, apa Allah sebut di sini? Kalaulah kami menurunkan hadzal Quran ini ala jabal, ke atas sebuah gunung. La ra'aitahu, benar-benar engkau akan melihat akannya khashi'an mutasaddian. Diterjemah apa? Khashi'an yang tunduk, mutasaddian terpecah belah. Betul tak? Kerana apa? Min khasyatillah. Min khasyatillah. Khasyah maksud khasyah takut. Kita pernah bincang dulu perkataan khasyah, takut. Cuma kita ulang sikit. Khasyah, takut. Lagi satu takut apa? Khaufun. Pernah dengar perkataan khaufun? Khaufun juga takut. Apa beza khasyah dengan khaufun? Dua-dua takut. Cuma khasyah ni dalam Quran Allah sebutkan takut berserta dengan pengetahuan. Ia ni khasyah. Khasyah takut, khauf pun takut juga. Tapi khasyah itu takut kerana apa? Kenal. Takut kerana apa? Kenal. Jadi gunung ganang, nak kata apa dia? Gunung ganang takut kepada Allah dalam keadaan bagaimana? Dia mengenal siapa Allah. Manusia betul Allah turunkan Al-Quran untuk mereka supaya apa dia? Fa'lam. Dalam Quran banyak perkataan fa'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah kata. Apa maksud fa'lam? Maka ketahuilah olehmu. Allah suruh kita belajar supaya kita kenal la ilaha illallah. Tapi manusia dia tidak pedulikan. Tapi gunung kalau Allah turunkan Al-Quran ini, dia mengenal siapa Allah, pecah berkecai dia. Kerana apa? Dia takut menanggung beratnya Al-Quran ini. Manusia hebat lagi, bukan saja dia menanggung beban, tapi dia tidak pedulikan Al-Quran. Na'udzubillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Begitulah Allah membuat perumpamaan kepada manusia supaya mereka mau berfikir. Jadi nak berfikir ini kena lihatlah gunung ganang, kena tahu apa fungsi gunung ganang. Hebatnya gunung yang tertinggi dekat dunia ni, gunung apa namanya? Everest. Everest tu pun boleh berkecai.
Kalau Allah letakkan gunung itu, tanggungjawabnya untuk membawa Al-Quran. Jadi begitulah manusia ini. Betul Ibn Abbas dia kata apa dia? Allah telah memudahkan kita. Betul, gunung tu boleh sampai berkecai, secara literally boleh berkecai. Tapi manusia, budak-budak kecil menghafal Quran, tak ada apa-apa pun, senang je. Sebab apa dia? Sebab Allah telah memudahkan untuk manusia memahami Al-Quran. Dalam keadaan dia boleh hidup dalam keadaan yang tidak berkecai macam gunung. Tu Allah sebut 4 kali dalam surah Al-Qamar, surah 54. Cuba tengok surah 54. Ayat 17. Dulu kita pernah baca ayat-ayat ni. Ayat 22. Ayat 32. Ayat 40. Surah Al-Qamar, surah yang ke-54, muka surat 529 dengan 530. Sama tak 4 ayat ni? Ada 4 kali Allah sebutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan demi sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk diambil sebagai peringatan. Adakah kamu hendak menjadi orang-orang yang mengambil peringatan, yang mau mempelajarinya? Banyak maksud ayat ni, salah satunya adalah Allah mudahkan. Cara dia macam mana? Selalu kita kata nak belajar bahasa Arab susah. Betul tak? Jom belajar bahasa Arab, kita kata apa? Susah. Tapi yang sini siapa kata senang? Siapa yang kata Quran ini senang? Allah kata senang. Kalau Quran tu senang untuk diambil peringatan, dan tentulah bahasa yang Allah pilih mesti bahasa yang senang. Sebab Allah tu maha bijaksana. Takkanlah Allah nak bagi bahasa paling susah, berbelit-belit nak faham. Faham tak maksud dia? Jadi kalau kita kata Quran itu susah, kita nak belajar sebab apa? Dia bahasa Arab. Kita menentang Allah tak sebenarnya? Berapa kali Allah kata Quran ini mudah? 4 ayat yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali. Itu satu maksud dia. Yang kedua, cuba comparekan dengan gunung tadi. Gunung kalau dia faham Quran ini, dia laksanakan Quran ini, sampai macam mana keadaan ketakutan mereka? Sampai pecah. Gunung tu hebat tak? Tapi Allah mudahkan itu kepada manusia. Sebab dia ada akal yang hebat ini. Sebab dia ada akal. Sebabkan dia ada akal tu, bila dia faham Quran, dia takut. Sepatutnya hasil belajar Quran apa dia? Khasyah kepada Allah. Tapi ada tak sampai tahap manusia tu tak boleh nak bergerak, tak boleh nak bekerja? Sebab apa? Terlalu takut kepada Allah, yang sampai badan dia apa, gementar sampai nak pecah. Tak ada macam tu. Paling-paling pun macam mana? Dia menangis. Kerana apa? Mengenang dosa-dosa dia. Lepas tu besok dia dah sedar hal tersebut, dia boleh bergerak untuk mengabdikan diri pada Allah. Tak macam gunung. Kalau betul berlaku atas gunung, apa jadi pada gunung? Hancur. Tapi untuk manusia ni Allah mudahkan dia. Kalau begitu nak tak belajar kalau begitu? Nak tak dengan Quran itu kamu dapat syurga? Tak nak juga. Na'udzubillah. Itulah Allah kata manusia itu maroha, sombong. Bahkan dia taklah sehebat gunung dan juga bumi itu. Itu manusia. Sebab itulah alam yang Allah ciptakan ini sebagai apa dia? Untuk kita berfikir. Semua benda. Bahkan kera kita kata. Orang kata kenapa Allah ciptakan kera? Kan? Kera ni kalau kita ada kebun, apa jadi kat kita punya kebun? Jadi apa? Kawan kita ke? Perosak. Jadi kenapa Allah cipta kera?
Tapi dalam Quran Allah cerita tentang apa dia? Manusia yang ingkar kepada Allah, Allah jadikan mereka seperti apa? Kera. Kalau tak ada kera tu manusia tahu tak perangai buruk orang-orang Yahudi terdahulu. Sebab tu Allah kata dalam Quran apa dia? Allah membuat perumpamaan. Semua yang Allah jadikan itu sebagai perumpamaan. Nenek moyang kita ni sebab dia belajar Quran lah, banyak perumpamaan yang dia buat pun menggunakan alam. Perasan tak? Banyak perumpamaan orang-orang dulu semua guna alam. Kalau kata jangan sombong, jangan mementingkan diri sendiri, dia kata apa dia? Jangan jadi seperti enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Dia seorang kat atas tu. Tengok rapatnya di dua orang ni. Bagai aur dengan tebing. Betul ke? So mereka berfikir melihat alam ni menjadikan apa dia? Perumpamaan. Sebab Allah jadikan alam ini supaya manusia berfikir. Dan apa yang patut mereka fikirkan ialah kebesaran Allah. Baik, jadi itu tentang gunung ganang. Seterusnya Allah cerita tentang apa ni? Ayat yang ke-8 surah An-Naba. Wa khalaqnakum azwajan. Wa khalaqnakum azwajan. Apa maksud wa khalaqnakum azwajan? Dan telah menciptakan oleh kami akan kamu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Jadi manusia ini salah satu makhluk Allah. Bahkan kesemua makhluk Allah semuanya berpasang-pasangan. Selalu disebut secara berpasang-pasangan. Hatta syurga disebut dengan apa? Neraka. Malaikat dengan syaitan. Lagi apa lagi? Lelaki, perempuan, jantan, betina. Bahkan sampai elektrik yang kita belajar kat sekolah tu pun ada apa? Positif, negatif. Sebab manusia, makhluk ini dia menjadi sempurna dengan apa? Berpasang-pasangan. Boleh tak dia duduk sorang-sorang? Cepat-cepat sampai anak dia kata apa? Ayah, maknya tanah tu merah lagi. Dia kata gitu. So dia nak kena cepat-cepat cari apa dia? Pasangan. Jadi Allah sahajalah yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Itu Allah nak suruh kita berfikir. Sebab manusia ni dia tak boleh sempurna dengan dia duduk sorang-sorang. Aku perlu sorang-sorang tak boleh. Bila ada majikan, mesti ada pekerja dia. Mesti macam tu, baru lengkap kehidupan manusia ini. Sebab tu Allah sebut dalam surah 51 ayat 49. 51 ayat 49. Tak dengar? Dia khasyah tu takut kerana kenal. Khauf tu umum, takut. Apa jenis takut pun khauf. Khasyah tu dalam khauf jugalah. Maksudnya kalau kita buat bulatan kan, khauf besar, khasyah dalam tu. Dia lebih spesifik lagi. Tapi kategori takut jugalah. Takut dengan rimau ke apa, khauf. Tapi takut kerana Allah, kenal, khauf pun ia juga, khasyah pun ia juga. Ini pun ada dua juga. Nakirah. Isim nakirah. Betul. Baik, di sini Allah kata apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan daripada setiap sesuatu yang kami ciptakan, zaujaini, apa dia? Berpasang-pasangan. Syurga, neraka, jantan, betina, lelaki,
perempuan, ibu, ayah, anak, ibu bapa, apa lagi? Positif, charge negatif. Supaya apa dia? La'allakum tadhakkarun. Semua benda yang Allah ciptakan ni supaya kamu berfikir. Sama lah gunung ganang tadi Allah suruh kita berfikir. Tadi kita sebut tentang apa sikit? Ada gunung yang dia mendatangkan masalah kepada manusia. Contohnya gunung berapi itulah. Tapi di situ adanya hikmah juga. Tadi kita sebut apa? Tanah menjadi subur. Tapi di sebalik itu jauh lagi nak kita berfikir apa? Dia bayangkan bila keluarnya gunung berapi itu, apa jadi kepada bumi? Hancur. Itu baru api yang di mana? Api yang di bumi. Bayangkan Allah suruh kita lihat api neraka macam mana. Tengok je dulu api gunung berapi tersebut yang merosakkan. Bayangkan kalau kalian, kata Allah, lebih kurang begitu maksudnya, kita berada dalam lautan api, iaitu api neraka. Macam mana keadaan kita ketika itu? Jadi setiap apa Allah ciptakan mesti ada apa? Hikmah dia. Tadi kita kata contoh mudahlah kera. Kenapa nak cipta kera kan payah-payah? Ada hikmah dia supaya jangan jadi seperti kera. Perangai dia merosakkan. Dalam Quran banyak Allah kata dia manusia tak gunakan akal, dia seperti haiwan. Contoh haiwan apa? Tengok kera. Babi. Ada tak dulu manusia yang telah dijadikan sebagai babi? Iaitu orang-orang Yahudi tu. Itulah keadaan. Jadi sekarang Allah cerita pula apa dia tentang pasang-pasangan ini. Supaya kita berfikir. Jadi dalam surah 30 ayat yang ke-21. Surah 30 ayat 21. Jadi ini untuk manusia berfikir. Kenapa Allah jadikan pasangan bagi dia? Muka surat 406. Muka surat 406. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda ayat tu, apa maksud ayat? Tanda-tanda kebesaran Allah adalah apa dia? Ia menciptakan bagi kamu daripada diri kamu sendiri, iaitu sesama manusia. Lepas tu di luar tabi'i, manusia dicintakan haiwan. Maksud cinta tu memanglah sayang, tapi dia bernafsu dengan haiwan. Di luar daripada tabi'i. Sebab Allah kata apa dia? Allah ciptakan kamu ini daripada pasangan, daripada diri kamu sendiri, azwajan, pasangan-pasangan. Apa yang kita dapat daripada pasangan kita? Yang paling besar sekali, Allah jadikan dia untuk litaskunu ilaiha. Kamu rasa apa dia? Tenang, tenteram dengan dia. So lelaki kalau tak ada perempuan, dia tak payah sombong sangatlah. Dia rasa dia hebat dan sebagainya. Nak buat air pun kena minta tolong. Nak minum. Tapi bila dia dihantar air, kopi, secawan kopi tu, menyebabkan apa dia? Jiwa dia tenteram. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum, dan dijadikan di antara kamu itu mawaddah, perasaan penuh cinta, wa rahmah, dan kasih sayang dan juga rasa belas kasihan. Dia mawaddah ni dia penuh cinta. Cinta hasil dia apa? Cinta hasil dia korban. Sebabkan Allah datangkan rasa cinta kita kepada isteri kita. Sebab tu dulu sebelum dapat isteri, gaji dia 1,000, dia belanja seorang-seorang.
Tapi bila dia dah ada isteri yang dia cinta, dia buat apa dengan gaji 1,000 dia tu? Tiap-tiap minggu bini dia ajak pergi shopping pun dia bawa. Kerana apa? Itu cinta, mawaddah. Tapi sampai satu tahap, dia tak boleh nak balas cinta macam tu dah. Dia tengok laki dia tengok bini dia. Masing-masing kesian. Nak tolong, dia pun dah tak larat. Tapi dia kesian tengok isteri dia. Sebab apa? Dua-dua mungkin dah tak larat, dah uzur, dah terbaring. Itu rahmah. Dah tua pun, dia rasa kesian kat isteri dia. Nak tolong dah, tapi kita pun tak larat dah, nak angkat. Itu rahmah. Dua-dua tu Allah jadikan. Mawaddah tu, perasaan cinta tu mungkin masa-masa muda-muda lah. Penuh cinta, menghasilkan apa? Pengorbanan. Tapi bila dah umur dah semakin meningkat, nak korban macam mana dah tak larat. Jadi Allah datangkan rahmat. Rahmat tu apa? Belas kasihan. Kesian tengok, dah tak larat dah awak ni. So perasaan cinta dia datang kat situ. Sebab tu tak sama. Mana ada orang kata nak honeymoon daripada muda, kita akan honeymoon sampai tua. Ada ke macam tu? Memang kejadian manusia Allah ciptakan tak sampai tua dia boleh nak honeymoon. Kita faham kot maksud honeymoon tu apa dia kan. Sebab belah tua nanti Allah bagi apa? Rahmat. Apa rahmat? Kesian belas. Itulah benda yang mengikat hubungan di antara suami isteri, yang menjadikan dia bahagia, yang malam tu dia tenang mengabdikan diri kepada Allah. Kalau tak ada sifat itu, Allah bagi, tengok jadi kepada apa suami isteri yang hilang rahmat dan mawaddah. Porak-peranda rumahnya. Apa jadi pula kepada anak-anak dia? Habis, tak terkawal. Tapi sebabkan ada mawaddah dan rahmah ini, bahagia pasangan suami isteri itu. Menghasilkan zuriat. Menghasilkan zuriat yang banyak daripada mawaddah dan juga rahmah tersebut. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tengok di hujung tadi Allah kata yatazakkarun. Yang ni Allah kata apa dia? Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada ayat-ayat bagi kaum yang yatafakkarun, yang dia mau berfikir. Apa lagi benda yang kita kena fikir? Disebabkan ada pasangan itulah kita tenang. Tapi Allah perlukan tak pasangan? Allah tidak ada isteri, Allah tidak ada anak. Allah tidak perlu semuanya kerana apa dia? Kerana Allah tu Maha Esa, Maha berkuasa dengan sendirinya. Tapi manusia ini dia jadi hebat kerana apa? Siap perempuan kata apa dia? Di sebalik lelaki yang hebat itu ada apa? Yang cakap tu siapa? Di sebalik lelaki yang hebat itu ada siapa? Ada wanita-wanita. Yang cakap tu siapa? Wanita lah yang cakap. Kan? So menunjukkan apa dia? Suami taklah hebat mana pun kalau tak ada siapa? Ni tak ada ayang ni tak ada. Kamu tak hebat. Itu menunjukkan apa dia? Allah tu Maha hebat walaupun dia hanya Ahad. Sebab tu bila manusia kata Allah tu ada anak, itu ucapan yang paling teruk sekali. Sebab bila kata Allah ada anak, diperlukan apa lagi? Perlukan pasangan. Jadi bila perlu pasangan, Allah memerlukan yang lain. Maha suci Allah. Tapi orang kita pula bila sampai waktu Christmas, disambut juga Christmas dengan orang-orang yang menyatakan Allah ada anak. Tidakkah kamu berfikir yang itu yang perlukan anak, yang perlukan pasangan itu kamu sahaja? Apa sebab pula Tuhan kita yang diperlukan? Maha suci Allah. Okey, jadi itu antara ayat-ayat kauniyah yang boleh kita lihat dan dia punya sebab-sebab di dalam Quran. Jadi kalau saya boleh tanya balik, apa tujuan Allah ciptakan gunung? Dalam Quran Allah sebut apa? Sebagai pasak. Kemudian Allah cipta pasangan pula untuk manusia, tujuan dia untuk apa? Untuk tenteram. Kena ingat tu. Kalau tak dapat benda tu, kena cari balik. Kenapa tak dapat tenteram? Sebab dalam Quran ni Allah cerita, pakaian pun Allah cerita. Kenapa Allah ciptakan pakaian? Dua, untuk menutup aurat dan untuk perhiasan. Segala macam benda yang Allah jadikan, Allah ceritakan tujuan dia kepada kita agar kita gunakan dengan betul. Gunakan dengan betul. Okey, kita berhenti dulu sini. Kita sambung lagi lah minggu depan. Berkaitan dengan apa lepas ni. Waja'alna naumakum subata waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas perhatian semua. Kita tangguhkan kelas kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.